Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar baharu sesi 1 2023-2024. Saya mengucapkan tahniah kepada semua pelajar yang dapat menempatkan diri ke Pusat Asasi UiTM Cawangan Selangor, Kampus Dengkil. Saya Zulaiha binti Zainal merupakan jururawat di Unit Kesihatan. Saya berharap semua pelajar dapat menumpukan sepenuhnya dalam taklimat ini. Saya akan menerangkan berkenaan carta organisasi unit kesihatan. Yang kedua, pemeriksaan kesihatan. Yang ketiga, berkenaan skim perkhidmatan kesihatan pelajar. Yang keempat, apakah perkhidmatan yang ada di unit kesihatan. Yang kelima, berkenaan surat jaminan atau GL. Dan yang terakhir, tabung kecemasan pelajar. Untuk makluman pelajar semua, unit kesihatan merupakan unit di bawah hal ehwal pelajar yang diketuai oleh Cik Mahadi bin Kamaluddin, merupakan Timbalan Pengarah HEP dan ICAN. Ketua unit kesihatan adalah Dr. Masyitah binti Muhammad Luman. Unit kesihatan terdiri daripada 6 orang staf, iaitu seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan, 2 orang jururawat, seorang penolong pegawai farmasi dan seorang pemandu ambulans. Berikut adalah visi kami untuk mewujudkan satu masyarakat universiti yang sihat dari segi fizikal, mental, sosial dan spiritual agar visi dan misi Universiti Teknologi Mara dapat dicapai. Seterusnya, misi kami adalah untuk melahirkan masyarakat universiti yang sihat secara menyeluruh melalui perkhidmatan kesihatan yang komprehensif dan berkualiti serta menggalakkan gaya hidup sihat. Piagam pelanggan, kami beriltizam untuk berusaha memastikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan profesional. Kami juga akan menyediakan perkhidmatan yang mesra, segera dan bertanggungjawab, serta menyediakan persekitaran klinik yang bersih, selamat dan kondusif, dan menambah baikkan perkhidmatan kesihatan secara berterusan. Berikut adalah gambaran di mana bangunan unit kesihatan. Apabila semua pelajar sampai ke pusat asasi, unit kesihatan berada bersebelahan dengan bangunan pentadbiran, dikelilingi oleh bangunan Anjung Dengkil serta bangunan Kolej Dahlia. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan pemeriksaan kesihatan. Harap pelajar semua dapat menumpukan sepenuhnya perhatian dalam tajuk ini. Bagi pelajar baru, anda wajib untuk menjalani pemeriksaan kesihatan ataupun medical check-up, di mana borang tersebut perlu disahkan oleh mana-mana pegawai perubatan sama ada kerajaan ataupun swasta. Bagi bayaran pula, untuk menjalani medical check-up tidak ditanggung oleh pihak universiti. Bagi pihak unit kesihatan, kami akan menyemak borang medical check-up semasa sesi pendaftaran. Berikut adalah borang laporan pemeriksaan kesihatan. Anda perlu membawa dan menunjukkan kami kepada staf unit kesihatan iaitu borang A dan borang C. Bagi borang A adalah borang pendaftaran pelajar baharu sepenuh masa, kami akan mengesahkan borang tersebut di bahagian perubatan. Manakala untuk borang C iaitu laporan pemeriksaan kesihatan, anda perlu melengkapkan kesemuanya pada bahagian 1, bahagian 2. Untuk bahagian 3, bahagian ini perlu diisi oleh pegawai perubatan yang memeriksa anda. Manakala untuk bahagian 4, anda perlu menjalani pemeriksaan makmal dengan membuat ujian urine test. Manakala bahagian 5, anda tidak perlu untuk menjalani ujian ini kerana ujian tersebut hanya untuk mereka yang mengambil jurusan perubatan. Seterusnya, bahagian 6,
Bahagian ini perlu mendapat pengesahan daripada pegawai perubatan yang memeriksa anda. Dan yang terakhir, bahagian 7, anda perlu membuat pengakuan kebenaran BIUS bagi pelajar yang berumur bawah 18 tahun. Seterusnya, saya akan menerangkan apakah skim perkhidmatan kesihatan pelajar. Semua pelajar yang mendapat tawaran UiTM, anda mendapat kemudahan perkhidmatan perubatan dan pergigian sepanjang tempoh anda belajar di UiTM. Ia meliputi kemudahan di unit kesihatan di mana-mana cawangan UiTM. Kemudahan yang anda dapat adalah klinik kesihatan kerajaan atau hospital kerajaan di Malaysia, termasuk hospital universiti. Jika kami di unit kesihatan tidak dapat merawat anda, maka pelajar tersebut akan dirujuk ke klinik ataupun hospital kerajaan. Kos rawatan adalah ditanggung oleh pihak universiti. Berikut adalah yuran skim kesihatan. Anda wajib untuk membayar yuran skim perkhidmatan ini sebanyak RM40 per semester. Dan bayaran ini perlu dibuat kepada pihak bendahari universiti. Berikut adalah perkhidmatan kesihatan. Rawatan di unit kesihatan yang kami akan sediakan adalah rawatan pesakit luar. Kepada pelajar yang mengalami masalah seperti demam, batuk ataupun penyakit selain daripada kecemasan, anda boleh mendapat rawatan di unit kesihatan. Anda perlu membawa kad pelajar untuk mendaftar di kaunter pendaftaran unit kesihatan dan saya memohon kepada semua pelajar jika anda bergejala untuk memakai pelitup muka. Dan bagi mereka yang mendapat rawatan pergigian, kami akan menghantar anda ke klinik kesihatan yang berdekatan. Bagi rawatan kes kecemasan seperti asma attack, allergic reaction, aksiden, pingsan ataupun sawan, kami akan uruskan anda dan kami akan merawat anda dalam waktu pejabat yang diuruskan oleh kaki tangan unit kesihatan. Jika kes kecemasan tersebut berlaku di luar waktu pejabat ataupun cuti am, anda boleh dapat berurusan oleh pegawai pembangunan pelajar ataupun staf Resident College iaitu staf SRK. Kes kecemasan akan dibawa ke hospital berdekatan. Contohnya seperti di unit kesihatan UiTM Dengkil, kami akan menghantar anda. Hospital yang terdekat adalah Hospital Cyberjaya, Hospital Putrajaya dan Hospital Serdang. Manakala bagi klinik kesihatan, kami akan menghantar anda ke klinik kesihatan Dengkil ataupun klinik kesihatan Putrajaya. Seterusnya, kemudahan yang kita sediakan adalah kemudahan makmal. Antara ujian yang kita sediakan adalah ujian urin iaitu ujian air kencing, ujian darah iaitu full blood count iaitu FBC, dengue test dan pemeriksaan gula. Sekiranya anda perlu melakukan ujian selain daripada di atas, kami akan rujuk anda ke klinik ataupun hospital berdekatan. Kami juga ada menyediakan prosedur rawatan, contohnya seperti cuci luka, balutan, suntikan, nebulizer bagi pesakit mengalami asma attack dan pemeriksaan ECG untuk mereka yang mengalami masalah jantung. Seterusnya, bagi kemudahan rawatan pakar, kami akan merujuk anda ke hospital berdekatan iaitu hospital kerajaan sahaja di mana rawatan pakar ini akan dirujuk oleh pegawai perubatan universiti atau kerajaan dan anda boleh dihantar ke hospital kerajaan. Berikut adalah perkhidmatan kesihatan. Di unit kesihatan, kami menyediakan kemudahan wad sementara untuk mereka yang memerlukan pemeriksaan lanjut. Kemudahan perkhidmatan ambulan kami akan sediakan jika anda mengalami masalah kes kecemasan dan jika anda dirujuk ke hospital ataupun klinik, boleh menggunakan kemudahan perkhidmatan ambulan. Seterusnya, kami juga ada menyediakan pemeriksaan kesihatan. Jika ada mengadakan program sukan, aktiviti berisiko tinggi dan sebagainya.
Jika anda memerlukan pinjaman seperti first aid box, kerusi roda ataupun tongkat, anda boleh membuat pinjaman peralatan perubatan di unit kesihatan. Berikut adalah gambaran di unit kesihatan di mana bersebelahan belah kanan anda akan dapat melihat kaunter pendaftaran dan kaunter farmasi, di mana ini adalah ruang menunggu pada pesakit yang berdaftar untuk berjumpa dengan doktor. Ini adalah bilik rawatan jika anda memerlukan melakukan prosedur, bilik kecemasan jika berlakunya kes kecemasan, dan ini adalah sick bay ataupun wad sementara. Kita ada dua bilik, iaitu wad sementara lelaki dan wad sementara perempuan. Ini adalah kemudahan perkhidmatan seperti yang saya terangkan tadi, seperti rawatan pesakit luar, rawatan kecemasan, prosedur rawatan dan pembedahan kecil, perkhidmatan wad sementara iaitu sick bay, kemudahan makmal perubatan, dispenseri ubat-ubatan, perkhidmatan ambulans, rujukan ke klinik ataupun hospital kerajaan. Kita juga ada membuat klinik berhenti merokok. Bagi pelajar yang ingin ataupun berhenti merokok, kita juga ada menyediakan. Selain itu, vaksinasi suntikan typhoid, iaitu suntikan ini perlu berbayar. Pinjaman peralatan ataupun peti pertolongan cemas, surat jaminan ataupun GL kita akan sediakan kepada pelajar untuk mendaftar ke hospital. Juga kita ada sediakan surat jaminan. Selain itu, pemeriksaan kesihatan pelajar dan promosi kesihatan awam, di mana kita ada membuat aktiviti berkenaan promosi kesihatan seperti menjalankan ujian, seperti menjalankan aktiviti promosi kesihatan. Seterusnya iaitu waktu operasi di unit kesihatan. Unit kesihatan dibuka pada hari Isnin hingga hari Jumaat, iaitu pada hari Isnin hingga Khamis kami akan buka daripada jam 8 pagi hingga 5 petang dan waktu rehat pada jam 1 petang hingga 2 petang. Manakala pada hari Jumaat kita akan buka pada 8 pagi hingga 5 petang juga dan waktu rehat pada 12.15 tengah hari sehingga 2.45 petang. Kami akan tutup pada hari Sabtu, Ahad dan waktu cuti umum. Berikut adalah kemudahan kelayakan wad, di mana di unit kesihatan kami ada sediakan wad sementara bagi kes yang memerlukan pemeriksaan lanjut, dan bagi mereka yang perlu dirujuk ke hospital, wad hospital kerajaan anda layak untuk masuk ke wad kelas kedua atau lebih rendah saja. Bagi hospital Putrajaya, anda layak untuk masuk ke wad kelas 1 iaitu bilik 4 katil. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan surat jaminan ataupun GL bagi pelajar ataupun waris yang dirujuk ke hospital. Anda boleh mendapatkan surat akuan kemudahan rawatan iaitu grantee letter ataupun GL. Anda boleh hubungi unit kesihatan pada waktu pejabat untuk mendapatkan surat jaminan ini. Sah laku GL ini adalah selama 1 bulan dari tarikh dikeluarkan. Anda boleh ambil di kaunter unit kesihatan ataupun kami boleh fax ataupun email ke unit hasil hospital. Berikut adalah kadar tanggungan yang ditanggung oleh pihak UiTM, di mana untuk pelajar asasi, kos yang ditanggung oleh UiTM adalah sebanyak RM5,000 dalam 1 tahun pengajian. Kos tersebut adalah termasuk bayaran pendaftaran, pemeriksaan makmal dan X-ray, rawatan, ubat-ubatan, pembedahan dan bayaran wad. Seterusnya, jika anda ingin menuntut bayaran, pembayaran kos rawatan di hospital yang terpaksa didahulukan oleh pelajar boleh dituntut di UiTM dengan mengemukakan resit rasmi asal, dan anda boleh datang ke kaunter unit kesihatan untuk tujuan tersebut. Berikut adalah sijil cuti sakit. Sijil cuti sakit ini akan dikeluarkan oleh pegawai perubatan ataupun penolong pegawai perubatan di unit kesihatan ataupun klinik dan hospital kerajaan kepada mereka yang layak sahaja.
Bagi sijil cuti sakit oleh klinik swasta tidak perlu disahkan oleh pegawai perubatan universiti. Semasa tempoh peperiksaan, peraturan sijil cuti sakit tertakluk kepada peraturan akademik. Berikut adalah rawatan yang tidak ditanggung oleh UiTM, antaranya rawatan di hospital swasta, rawatan kosmetik, suntikan imunisasi sama ada tujuan pelalian biasa sebelum keluar negara semasa wabak, kecuali suntikan ATT. Suntikan ATT ni kita akan beri kepada mereka yang mengalami masalah kecederaan seperti terkena pisau yang karat dan sebagainya. Seterusnya, rawatan yang tidak ditanggung oleh UiTM seperti pemeriksaan perubatan iaitu medical check-up, mereka yang mengandung dan melahirkan anak, peralatan untuk pencegahan kehamilan atau kemandulan, peralatan anggota palsu, perbelanjaan untuk rawatan tradisional, homeopati atau alternatif lain. Seterusnya, rawatan ortodontik seperti braces pun kita tidak tanggung. Dan yang terakhir, rawatan keluar negara. Baiklah, berikut adalah tabung kecemasan pelajar. Tabung kecemasan pelajar ditubuhkan untuk membantu pelajar sepenuh masa dan separuh masa yang mengalami kemalangan atau kecederaan. Kita akan bantu anda melalui bantuan kewangan ini kepada waris pelajar jika berlaku kematian sepanjang tempoh pengajian. Tabung kecemasan pelajar ini akan diluluskan oleh Jawatan Kuasa Tabung Kecemasan dengan kadar bantuan kewangan yang dicadangkan oleh pusat ataupun unit kesihatan mengikut ketetapan dan kelayakan jadual tabung kecemasan pelajar. Berikut adalah perlindungan maksima sebanyak RM10,000 bagi kematian dan RM7,000 sepanjang setahun pengajian bagi lain-lain kecederaan. Di sini saya tunjukkan berikut adalah jadual bantuan tabung kecemasan pelajar. Sekiranya anda mengalami kematian, hilang penuh seperti kedua-dua penglihatan mata, kedua-dua tangan ataupun hilang separa pun boleh memohon bantuan tabung kecemasan. Selain itu, kebakaran, patah ataupun retak, mengalami kanser ataupun buah pinggang, yang mengalami dialisis pun boleh memohon bantuan tabung ini dengan dipertimbangkan oleh jawatan kuasa. Baiklah, sebelum itu saya menerangkan lebih lanjut lagi waktu operasi unit kesihatan di mana kami buka pada hari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang. Sekiranya anda mengalami masalah kecederaan ataupun kes kecemasan pada hari Sabtu ataupun Ahad atau cuti umum, anda boleh berhubung kepada pihak pegawai pembangunan pelajar ataupun staf SRK. Saya mohon kepada pelajar untuk mengambil nombor telefon ini sekiranya anda ada sebarang pertanyaan ataupun berlaku kes kecemasan. Mohon untuk menelefon 0389245797 ataupun 0389245796. Dengan itu saya akhiri kalimat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.